Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhayati Abu Bakar, pelajar elektif sejarah semester 4. Hari ini saya akan bercerita mengenai pengajaran dan aplikasi Misa Melayu dalam kehidupan harian kita. Okey, antara pengajaran yang saya dapat kongsikan ialah yang pertama, saya dapat hargai dan kenal karya kesusasteraan Melayu. Okay, secara jujurnya, sebelum ni saya tak pernah pun tahu ada kewujudan karya-karya kesusasteraan Melayu ni. Sebab sebelum ni saya pun maklumlah kurang rajin membaca. Jadi saya tahu sikit-sikit pun, saya tahu seratin je. Yang tu pun saya tak tahu cerita dia, apa cerita dia. Jadi bila saya masuk elektif sejarah, saya dapat belajar mengenai karya-karya kesusasteraan Melayu ni. Bila kita baca tu macam, ada yang adat macam ni. Ada yang banyak yang menceritakan mengenai adat, budaya, pentalarang dan macam mana masyarakat zaman dahulu menjalani kehidupan mereka. Jadi kat sini sebenarnya bila kita baca ataupun kita belajar tu kan, kita dapat ilmu kan. So bila dapat ilmu tu, kita dapat, at least kita pun boleh cerita dekat anak-anak muda kita nanti macam mana. Dulu cikgu boleh belajar karya-karya kesusasteraan Melayu. Kesimpulan dekat sini sebenarnya saya nak cakap rugilah kalau kita rakyat Malaysia tak tahu ada kewujudan karya-karya hebat macam ni. Paling kurang pun kita kenal lah nama-nama karya-karya hebat ni dan kita tahu apa yang ada dalam karya-karya tersebut. So kalau korang tak tahu lagi dan nak tahu, korang boleh check lah page Akhlak dan Musa Iman Sejarah. Okay, seterusnya pengajaran dia lain sekali ialah kita sebagai rakyat Malaysia kena wujudkanlah rasa bangga, rasa cinta, rasa sayang dengan budaya dan tinggalan orang-orang dulu. Sebabnya sebenarnya orang dulu pun tinggalkan karya-karya tersebut untuk kita sebenarnya, untuk generasi akan datang. Bila kita tahu, kita berceritakan kepada generasi yang akan datang. Okey, yang kedua, aplikasi dalam kehidupan seharian. Okay, daripada Misa Melayu ni, saya dapat lihat dan saya dapat kaitkan adat dan budaya yang kita amalkan selama ni dengan apa yang ada dalam Misa Melayu tu sebenarnya. Okay, sebagai contohnya, kita bagi contoh adat berkahwin. Bila mana Sultan Muzaffar Shah nak memenantukan raja muda untuk anak puteri dia. Jadi dalam Misa Melayu ni ceritakan macam mana step-step ataupun macam mana langkah-langkah adat perkahwin tu. Okay, langkah pertama, adat merisik. Wait a minute. Okay, adat merisik ni bila saya baca macam, rupanya orang Melayu ni dulu lagi dah pada pasang spy-spy sebab merisik tu kan spy. Macam, okay, dulu pun ada dah merisik ni. Start dia dulu, bukan zaman sekarang dia merisik-merisik ni. Okay, tak ada. Adat merisik ni dalam Misa Melayu yang mana Sultan Muzaffar Shah dihantar wakil, iaitu Raja Alauddin, Raja Shulan dan 3 orang perempuan sebagai wakil untuk merisik raja muda. Yang kedua, adat meminang. Macam tanda kira nak ikat orang perempuan ataupun orang lelaki tu. Barulah berkahwin. Kiranya orang Melayu ni ada langkah sebelum menuju kepada perkahwinan tu. Sini nak katanya, orang Melayu ni penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan keistimewaan. Adab perkahwinan pun ada langkah-langkah itu sendiri. Tak ada lah main terjah gitu dok. Kejut lah ibu bapa tu kalau tiba-tiba datang nak kahwin dok. Jadi adalah step-step dia. Ada sebelum menuju perkahwinan tu ada step-step tersendiri. Tapi kalau tak buat adat-adat ni, tak adalah tak sah. Cumanya nampaklah kesopanan, nampaklah kesantunan. Ada banyak lagi sebenarnya adat-adat lain yang ceritakan dalam Misa Melayu ni. Contoh macam adat lenggang perut, berinai, adat istiadat raja. Semuanya tu ada kebaikan yang tersendiri. Yang mana yang baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Pengajaran yang terakhir
ialah saya hendak petik daripada peristiwa dan cerita yang disampaikan oleh penulis pada amalan dan peribadi Raja Perak. Di sini ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa raja yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ada banyak yang penulis ceritakan tentang kehebatan raja-raja Melayu Perak yang mana sangat tinggi ilmu dan sangat tinggi pegangan agama mereka. Tengok pada petikan tersebut yang mana menceritakan mengenai Sultan Iskandar Shah yang solat berjemaah bersama pegawainya. Pengajaran dekat sini yang paling saya terkesan sebenarnya ialah bagaimana seorang raja yang mempunyai komitmen yang banyak boleh meluangkan masa solat berjemaah bersama pegawai-pegawai baginda. Sekarang kita ditimpa musibah COVID-19 dan secara tak langsung kita dididik untuk solat berjemaah di rumah bersama keluarga. Ini satu perkara yang sangat bagus dan patut diteruskanlah. Dalam Islam sendiri, solat berjemaah ni satu perkara yang sangat dituntut dan sangat besar fadilatnya. Macam yang kita selalu dengar, 1 versus 27. Maksudnya solat berjemaah ni 27 kali ganda lebih baik daripada solat bersendirian. Saya ada pesan, contoh kalau orang bagi kita RM1 dengan RM27, mana kita akan ambil? Kalau saya ambil RM27 lah, sebab lagi banyak kan. Dan sebenarnya solat berjemaah tu macam tu lah. Kalau kita nampak kebaikannya, kita akan cuba kejar. Di sini nak tekankan seorang raja, Raja Iskandar Shah ni, walaupun ada banyak komitmen, tapi cuba juga meluangkan masa untuk solat berjemaah dengan pegawai-pegawai. Kalau kita tak boleh nak buat secara drastik ataupun nak komit secara drastik, kita cuba dulu secara berperingkat. Mulakan dulu dengan solat awal waktu, barulah slow-slow kita pergi solat berjemaah. Yang kedua ialah pengajaran yang saya dapat daripada peribadi Raja Perak yang sangat bertolak ansur. Kita tengok petikan ni. Petikan ni menceritakan mengenai Sultan Muhammad Shah, iaitu adik kepada Sultan Muzaffar Shah, yang mana sanggup menyerahkan tahta kerajaan kepada abang baginda, sebab baginda rasa abang baginda lebih layak, lebih tua, lebih banyak pengalaman. Jadi kat sini pelajaran yang kita dapat, kita mestilah ada sikap menghormati, sikap bertolak ansur dengan adik-adik kita lah, ataupun dengan orang yang lebih tua. Benda ni kita beraplikasikan kalau kita ada adik atau abang atau kakak di rumah. Kita boleh kenalah bertolak ansur dengan mereka, boleh menimbulkan perdamaian. Sekian, itulah sedikit sebanyak pengajaran dan aplikasi yang saya dapat daripada pembacaan ringkas saya. Mungkin korang boleh tertarik lagi untuk mengkaji. Silakan. Selamat menyambut kemerdekaan. Assalamualaikum.